Taman Templer. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya muliakan timbalan speaker, ahli-ahli yang berhormat. Pertama dan selamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini dapat saya bersama-sama diberikan kesempatan untuk membahaskan belanjawan Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun 2022 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar pada hari Jumaat yang lalu. Saya lihat peruntukan ataupun belanjaan ataupun bajet yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar ini adalah merupakan satu bajet untuk seluruh masyarakat dan juga warga di negeri Selangor, dan kita mengharapkan tak ada satu inci pun masyarakat ataupun rakyat di negeri Selangor yang terlepas kita pandang daripada menerima nikmat kemajuan, kemakmuran Kerajaan Negeri Selangor di bawah Pakatan Harapan. Cuma di kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengingatkan kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang tidak kelihatan dalam Dewan pada hari ini, yang menyatakan bahawa bajet ataupun belanjawan Kerajaan Negeri Selangor ini defisit. Ya, saya bersetuju defisit. Tetapi dalam keadaan kita di Negeri Selangor ini, kita mempunyai reserve yang sangat kukuh sebanyak 3.1 bilion. Cuma saya nak mengingatkan kepada Ketua Pembangkang, benar beliau menyebutkan Negeri Selangor, tetapi dalam masa yang sama, bajet Kerajaan Negeri Johor di bawah Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional pun berlaku defisit hampir 300 juta ringgit. Begitu juga dengan bajet dan juga belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan Malaysia. Bajet berjumlah hampir 332.1 bilion. Manakala pendapatan bagi kerajaan Malaysia untuk tahun hadapan sebanyak 234 bilion. Hampir 98.1 bilion. Defisit Kerajaan Persekutuan di bawah Barisan Nasional, UMNO dan juga Perikatan Nasional. Cuma saya nak mengingatkan kepada Kerajaan Pakatan di Negeri Selangor. Ya, peruntukan kita besar, ya bajet kita besar, ya belanjawan kita besar, tetapi saya mau mengingatkan bahawa peruntukan itu mesti sampai kepada setiap lapisan masyarakat dan juga rakyat di negeri Selangor tanpa kita mengira apa warna kulit, apa keturunan, apa bangsa dan juga apa anutan parti politik mereka. Ini satu ingatan yang sangat tegas daripada Taman Templer. Kita tidak mahu apa yang terjadi di peringkat persekutuan kita ulangi kesilapan itu di peringkat kita, Kerajaan Pakatan Harapan di Negeri Selangor. Peruntukan yang besar yang diutarakan, peruntukan ataupun perbelanjaan yang besar yang diutarakan oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan di peringkat persekutuan, yang saya lihat kebanyakannya peruntukan ini adalah disebabkan untuk membayar saiz Kabinet Kerajaan Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang berada dalam keadaan saiz Kabinet yang terlalu besar. Ahli-ahli yang berhormat, timbalan speaker, saya nak menyebutkan negara kita mempunyai bilangan penduduk cuma lebih kurang 33 ataupun 34 juta orang sahaja. Kita mempunyai saiz Kabinet yang terlalu besar. Kita ada menteri 36, 37 orang menteri. Ini menteri-menteri, jawatan-jawatan menteri yang diwujudkan kita sendiri pun tak tahu. Apa peranannya? Apa tanggungjawabnya? Sehingga kan ada di kalangan menteri pun yang kadang-kadang kita tak kenal. Dia ini adalah merupakan seorang menteri yang bertanggungjawab untuk menjaga satu-satu portfolio. Malang kita menjadi rakyat dan juga warga di dalam negara kita ini
kerana kita tidak mengenali menteri-menteri yang menjaga soal berkaitan dengan portfolio tertentu dalam negara kita. Apa pandangan banyak sangat penasihat sekarang? Saya akan pergi ke situ sebenarnya, Sungai Belik. Saya akan pergi ke situ sebenarnya. Itu belum lagi jawatan timbalan-timbalan menteri yang diwujudkan. Negara China penduduknya hampir 1.2, 1.3 bilion. Tetapi bilangan jemaah menteri kabinetnya lebih kurang dalam 20-25 orang. China, satu kuasa besar dunia. Amerika Syarikat, rakyat dia ratus juta. Tapi saiz kabinetnya lebih kurang 20 ataupun 25 orang. Sedangkan negara kita cuma memiliki 33 juta penduduk. Tetapi kita mempunyai saiz kabinet yang sangat besar. Sudah tentu bila melibatkan saiz kabinet yang sangat besar, dia melibatkan satu perbelanjaan yang sangat besar. Yang mana wang ini adalah merupakan wang rakyat. Yang mana rakyat terpaksa menanggung untuk membayar allowance dan juga gaji menteri-menteri dan juga timbalan menteri. Jawatan yang diwujudkan oleh kerajaan BN dan juga Perikatan Nasional. Dia ceramah pun dia juga, bersyarah pun dia juga, macam mengajar pun dia juga. Sebab itu saya nak minta khususnya kepada Ketua Pembangkang yang sekarang ini dilantik sebagai setiausaha politik kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Dia untuk pengetahuan Kuang, di kementerian ni, yang paling berkuasa menteri, orang politik nombor 1 menteri. Jatuh nombor 2 timbalan menteri. Jatuh nombor 3, dulu ada setiausaha parlimen. Tapi jawatan setiausaha parlimen tu tak diwujudkan lagi dah. Nombor 3 setiausaha politik. Sebab itu saya nak minta kepada Ketua Pembangkang ni, tolong nasihat kepada Yang Berhormat Menteri ni, tolong nasihatkan kepada Perdana Menteri. Sudah-sudahlah untuk lantik jawatan duta bertaraf menteri dan juga sudah-sudahlah untuk melantik jawatan penasihat kepada Perdana Menteri. Macam tunjuk sejangkang itu. Kita sepatutnya rakyat seharusnya bertanya. Kita jadi bingung. Kita jadi pening. Dah ada Menteri Kesihatan. Menteri yang sepatutnya menasihatkan Perdana Menteri dalam hal ehwal berkaitan dengan kesihatan. Apa perlu lagi untuk kamu melantik seorang penasihat? Penasihat khas kesihatan kepada Perdana Menteri. Sudah ada jawatan Menteri Undang-Undang. Apa keperluan lagi untuk kamu lantik seorang penasihat bertaraf, mungkin bertaraf menteri, kepada Perdana Menteri? Dan yang lebih pelik lagi, hairan bin ajaib, dalam keadaan sudah melantik jawatan Menteri Agama, orang yang bertanggungjawab soal berkaitan dengan agama Islam dalam negara kita ini, diberikan kepada parti Islam se-Malaysia PAS. Menterinya daripada PAS, timbalan menterinya daripada PAS. Dalam masa yang sama juga, Perdana Menteri melantik seorang penasihat agama kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ini kita nak bagi tahu, memperlihatkan kepada kita bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ada pada hari ini tidak mempercayai pimpinan-pimpinan yang dilantik, terutamanya daripada Parti Islam se-Malaysia PAS. Saya kira mungkin Perdana Menteri berpendapat bahawa menteri daripada PAS itu kurang arif dalam agama Islam itu sendiri. Setuju tak? Mungkin Perdana Menteri hilang kepercayaan kepada Menteri Agama dan juga timbalan Menteri Agama. Pada saya tak ada keperluan. Sebab bila melantik, Templar, ya,
boleh berlalu laluan. Sila. Terima kasih. Yang Hormat Kepala Speaker. Bersetuju tak Templar bahawa saya katakan bahawa kita selalu menyebut di segi kesihatan lah sekarang COVID lah kita pergi ke hospital al-malum lah bukan semua doktor tahu kita tahu kepakaran sekarang kita menghormati kepakaran dalam mungkin Templar pun daripada pengajian Islam dalam pengajian Islam pun banyak jabatan jadi kepakaran ni lah penghususan ni lah kena dihormatilah mungkin syariah tak boleh semahir jabatan Arab dan sunnah jadi kita harap saya nak membetulkan di pihak Esko cakap tadi bahawa sebenarnya dalam Islam ni kita ada lagi bidang-bidang penghususan yang tertentu jadi kita menghormati kepakaran tu doktor pakar bedah takkan boleh betulkan telinga memanglah bedah telinga tu tapi kepakaran orang teologi kita nak jemput tak susah sakit puan tak boleh mau membuat apa ONG tak boleh buat apa kita tu maklum kita ini realiti kepakaran tertentu jadi dia bidang-bidang tertentu sungguh pun kita sebut Islam tu satu tapi dia punya cabang-cabang tertentu dia itu setuju tak kita menghormati kepakaran tu terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Cuma dia begini sebenarnya. Dalam negara kita ni, betul lah dia ada syariah, dia ada usuluddin, dia ada bahasa Arab. Saya pun bukan geti sangat benda-benda gitu kan. Cuma kita kata beginilah. Kalau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu dapatkan nasihat soal berkaitan dengan usuluddin, carilah pakar-pakar. Dalam negara kita ni ramai pakar-pakar. Kita ada mufti. Mufti kita ni ada 14 orang. Kita ada 14 negeri, ada 14 menteri. Dan saya rasa mufti ni pun, dia ada kepakaran dia masing-masing. Kita ada ketua pengarah JAKIM. Kita ada tenaga-tenaga pengajar kita daripada UKM, UM, UIA, UIAM, USIM dan sebagainya. Dan kalau tak dapat juga nasihat yang baik daripada dalam negara ni, kita boleh dapatkan nasihat daripada Indonesia. Ulama-ulama Indonesia. Ulama-ulama daripada Brunei. Ulama-ulama daripada India, daripada Pakistan, daripada Arab Saudi. Yang ini. Sebab saya nak beritahu dengan semuanya ini. Mungkin semuanya tak tahu ni. Sebab bila lantik jawatan penasihat ni, kos yang diperlukan sebulan untuk membiayai jawatan dan juga pegawai-pegawai yang bersama dengan penasihat ni, anggarannya sebulan hampir RM50,000. Sebenarnya ini duit rakyat. Hari ini rakyat susah. Hari ini rakyat sengsara. Hari ini rakyat cerita. Sebab itu saya nak minta sangat-sangat khususnya kepada Ketua Pembangkang dan juga semuanya ini. Kalau boleh tolong nasihatkan Menteri Kewangan dan minta Menteri Kewangan ini nasihatkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tolonglah jangan bagi 100 juta ni kepada Datuk Seri Najib Tun Razak. Kita pun tak tahu atas alasan apa? Atas sebab apa kerajaan BNPN ni nak bagi 100 juta kepada Datuk Seri Najib Tun Razak? Minta laluan Templar. Templar ni saya Ya, nasihatkan. Minta laluan ya? Minta laluan. Okey. Templar ni saya nasihatkan. Jangan petik-petik nama bos kau. Pasal dia nanti troll dalam Facebook. Teruk sangat. Tu kena ingat baik-baik. Dia sekarang ni dah jadi cyber trooper, Chief Cyber Trooper Malaysia. Kita tunggu je lah pada 8 hari bulan ni apa yang nak berlaku kat dia. Tapi saya memang bersetujulah dengan pandangan Templar tadi berkenaan dengan lantikan-lantikan pegawai yang begitu ramai terhadap satu kementerian, terutama pembantu-pembantu menteri, pegawai-pegawai khas. Cukuplah ada seorang setiausaha politik. Kerana setiap kali ada lantikan baru, bermakna keperluan meningkatkan perbelanjaan negara itu meningkat. Mana meningkatlah. Kita kena belanja 50,000 seperti yang Templar sebut tadi setiap bulan untuk satu orang penasihat agama. Penasihat agama ni macam disebut oleh Templar tadi. Penasihat agama ni ada penasihat yang terbaik ni adalah di kalangan mufti.
di kalangan mufti. Kerana mufti adalah satu institusi yang ada di setiap negeri dan di wilayah persekutuan juga wujud jawatan mufti itu. Jadi apa-apa perkara yang berujuk dengan agama Islam dan sebagainya, kerana harus dirujuklah kepada orang yang mempunyai kapasiti itu. Seperti yang disebut Dek Semenyih tadilah, kononnya kepakaran tu masing-masing ada. Jadi mintalah nasihat, lantiklah orang tu baru dia bagi nasihat. Secara tidak langsungnya saya amat bersetuju dengan saranan daripada Templar ni supaya menteri-menteri ni tak payah lantik ramai-ramai. Cukuplah ada seorang setiausaha politik untuk membantu menteri berkenaan. Kerana menteri juga harus peka terhadap kesusahan yang dihadapi sekarang. Sewaktu kita menghadapi pasca COVID-19 ni, kita kerajaan memerlukan perbelanjaan yang banyak untuk membantu rakyat. Bukan nak membantu seorang individu dengan lantikan-lantikan politik yang sebegitu. Jadi saya harap apa saranan yang dibuat oleh Templar ni diambil perhatian walaupun kita di dalam DUN Selangor. Ya. Tetapi jangan sebut, jangan petik nama bosku, bos kau. Pasal dia raja troll dunia Malaysia sekarang. Nanti dia petik nama Templar tak Abang terjawab. Ahmad. Terima kasih. Kuang. Okey. Dah habis dah. Terima kasih Kuang. Cuma saya menyebutkan nama bekas Perdana Menteri ini sebab disebutkan oleh bekas-bekas Perdana Menteri juga. Dia sebut dalam parlimen, dia menyatakan apa keperluan untuk bagi 100 juta ni. Apa jasa dia? Sebab 100 juta. Sebab dia inilah. Yang Mohd Tuan Speaker, Beliau peraturan inilah, tetap. tokoh inilah yang telah menjahanamkan ekonomi negara apabila menjahanamkan duit 1MDB. Peraturan tetap. Silakan, Sungai Panjang. Templar duduk. Saya nak dengar apa hujah dia. Yang Mohd Tuan Speaker, saya ingin merujuk kepada peraturan tetap 36/1. Saya bacakan, seseorang ahli hendaklah menghadkan percakapannya kepada perkara yang dibincangkan sahaja dan tidak boleh mengeluarkan apa-apa perkara yang tidak berkait dengan perkara yang dibincangkan itu. Yang Mohd Tuan Speaker, pada petang ini kita berbincang berkenaan dengan belanjawan bajet Selangor 2022 yang mana yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar yang tidak menyentuh pun perkara-perkara yang berkaitan dengan persekutuan, apalagi berkenaan dengan bajet 100 juta, kedudukan kabinet dan sebagainya. Saya harap perbincangan yang masa yang diberikan ini ahli-ahli dewan dengan petua dan juga panduan daripada Yang Berhormat Speaker terus fokus berkenaan dengan perkara yang membina dan juga merancangkan lagi belanjawan negeri Selangor. Tak payahlah cerita benda-benda lain. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Baik, Sungai Panjang. Saya minta tutup mic dulu. Okey, baik. Taman Templar. Saya nak tanya, apa rasionalnya 100 juta dengan bajet negeri Selangor ni? Apa rasional? Ada apa kaitan? Saya nak dengar hujah. Apa kaitan 100 juta semalam dengan belanjawan kita ni? Tuan Speaker, semalam ketika saya mencelah perbahasan daripada Pelabuhan Kelang, saya menyatakan bahawa KDNK negara ni 25% datangnya daripada negeri Selangor ni. Tuan Speaker, hari ini kita bercakap soal berkaitan dengan profesional, kita bercakap soal berkaitan dengan integriti, kita bercakap soal berkaitan dengan amanah. Ini wang rakyat. Mananya ada kaitan? Ada kaitan. Sebab kita mahu, kita mahu setiap sen duit rakyat yang kita belanjakan ini, duit itu sampai ke tangan rakyat dan dapat dirasai oleh setiap lapisan golongan masyarakat yang terdapat dalam negara kita ini. Kita bukan setakat nak bincang soal berkaitan dengan Selangor. Kita nak tengok Johor juga, kita tengok Kelantan juga. Baik itu semalam saya juga membahaskan soal berkaitan dengan isu royalty. Bagaimana kerajaan PAS di Kelantan dinafikan haknya oleh kerajaan BN dan juga PN untuk mendapatkan royalty daripada kerajaan BN dan juga kerajaan PN. Semalam sejangkang. Ni bekas Alipah ni bercakap soal berkaitan dengan royalty ni. Dan kita heran. PAS ni ada 3 orang menteri dalam kabinet yang ada pada hari ini. Tidakkah 3 orang menteri daripada PAS ini memperjuangkan, fight habis-habisan, lawan habis-habisan untuk dapatkan royalty bagi kerajaan PAS di negeri Kelantan ini? Silakan sejangkang. Terima kasih Templar, terima kasih Tuan Speaker. Saya tunggu daripada mula hijau sampai merah.
saya ingat macam seolah-olah Templar ni tidak ada kepercayaan kepada ahli-ahli parlimen daripada PH ataupun kumpulan Templar ni lah. Daripada Parti Amanah untuk tegur pimpinan kita di peringkat pusat tadi. Tadi pun dah disebutkan dah. Kita bincangkan soal Selangor. Ini macam seolah-olah saya tengok pesakit nak pergi hospital, nak masuk tidak. Ataupun sakit nak pergi farmasi, nak masuk nak tidak. Nak beli Panadol aja. Tapi dia pergi kilang hardware, pergi kedai hardware. Saya ingat tak dapat Panadol, tukul boleh dapat. Emperor nak beli Panadol ke apa? Saya pun Tuan Speaker tak berapa nak jelas juga apa yang nak disampaikan oleh Sejangkang kepada saya ni. Sepatutnya Sejangkang ni Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor sepatutnya ucapkan jutaan terima kasih. Ucapkan sepatutnya jutaan terima kasih kepada saya yang bawa isu royalty untuk diberikan kepada kerajaan PAS di Negeri Kelantan. Cakap pasal undangan negeri. Ya, sebab suara ini didengar oleh segenap lapisan masyarakat dan juga pimpinan-pimpinan yang terdapat di Parlimen. Ini jadi masalah Pesuruhjaya. Inilah dia standard Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor. Sepatutnya ucap terima kasih kepada saya yang memperjuangkan isu berkaitan royalty untuk rakyat Negeri Kelantan. Tahniah adun daripada Taman Templar. Standard peraturan tetap 2.2 pun saya ingat masyarakat boleh nilai. Tak apa. Saya minta maaf, mungkin gagal saya untuk baca peraturan tu. Tetapi saya memperjuangkan nasib rakyat di bawah. Rakyat tengah susah sekarang ni. Harga barang naik, apa Menteri KPDN SEP buat? Apa dia buat? Mak Taman Templar, boleh saya minta? Dalam keadaan rakyat susah nak bagi 100 juta kepada bekas Perdana Menteri. Bagilah leluang Ketua Pembangkang. Dalam keadaan rakyat derita, rakyat sengsara sekarang ni. Nak tukar kereta kepada Velfire. Ini soal berkaitan dengan peruntukan bajet. Kita tidak mahu kerajaan negeri Selangor, kerajaan Pakatan Harapan tiru sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Dalam menguruskan soal berkaitan dengan belanjawan kerajaan ni. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Taman Templar. Saya tengok cukup semangat ya dalam memperjuangkan nasib rakyat. Jadi saya minta Taman Templar juga tolong bersetuju untuk memperjuangkan nasib perumahan ladang air manis di tempat saya ni. Dah 10 tahun tak siap. Kos tambak aja mendalam belanja 26 juta. Belum lagi bangunan-bangunan yang dah terbina lama, tinggal nak urus pun tak mampu. Jadi saya tengok Taman Templar ada semangat perjuangan dalam memperjuangkan isu-isu rakyat ni. Minta juga kerajaan negeri fokus kepada perkara-perkara ini. Soal yang di peringkat nasional ni biarlah ahli-ahli parlimen selesaikan Yang Berhormat Taman Templar. Tapi yang isu-isu kerajaan negeri ini saya ingat baik kita titik beratkan kerana ianya lebih penting kepada rakyat di negeri Selangor. Terima kasih Taman Templar. Saya tak bersetujulah dengan Ketua Pembangkang ni. Kalau berlaku ribut di Indonesia, tsunami di Indonesia, kita pergi hantar bantuan. Gempa di Pakistan, kita hantar bantuan. Kenapa sebagai wakil rakyat, tambah pula Ketua Pembangkang ni, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor. Sosial politik. Takkan kita nak membicarakan kita sebagai orang politik ni membicarakan soal dalam kepompong kita saja. Sabak, Sungai Tawa, Sungai Panjang. Sabak, Sungai Tawa, Sungai Panjang. Tak, Sabak duduk. Saya tak setuju. Ya, Berhormat Taman Templar. Saya dengan Sabak saya tak setuju juga. Ketua Pembangkang semalam dalam perbahasan, dalam celahan saya semalam, saya menyokong Sungai Panjang. Saya minta kepada kepimpinan kerajaan negeri supaya mulai tahun depan bagi bajet sama rata, tak kiralah pembangkang ataupun adun kerajaan. Walaupun Sabak tak setuju. Kalau itu saya boleh sokong, takkanlah setakat air limau manis tadi itu saya tak boleh sokong apa yang disarankan oleh Ketua Pembangkang. Okey, terima kasih Taman Templar. Itu yang saya nak dengar. Okey. Teruskan. Sejangkang dapat sekali ya. Kalau begini punya sokong pun,
Tetap nak sanggah juga lagi Taman Templer, saya pun tak tahulah. Ini saya nak minta kepimpinan kerajaan PAS di Kelantan ni. Kalau dapat royalty nanti kena panggil saya. Cuma jangan beli Mercedes. Mercedes jangan beli. Yang itu. Duit mesti beri kepada rakyat. Itu yang kita mahukan. Yang Berhormat Taman Templer. Ya, sila. Saya bagi ruang. Sebab ini floor saya. Terima kasih. Bagi sedikit masa lagi sebab ada luang tu. Bagi sikit masa. Terima kasih Yang Berhormat Taman Templer. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Saya ingat memang Tuan Speaker kena bagi sikit ruang lagi. Sebab daripada ruang yang dah diberikan tadi ni, saya tak tahu ada berapa second ataupun langsung tak ada perkara yang disebut berkaitan satu Negeri Selangor, yang keduanya berkaitan dengan Taman Templer sendiri. Macam Taman Templer ni dah tak ada apa masalah yang untuk dibangkitkan dan juga nak dibawa dalam Dewan ni. Dia sibuk fikir pasal Kelantan, sibuk fikir pasal wilayah persekutuan, sibuk fikir pasal di peringkat federal. Tapi saya harap masa yang sikit ni bawalah perkara yang untuk kebaikan Taman Templer. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Speaker. Terima kasih Yang Ini Berhormat baru Taman orang Templer. politik bertaraf kebangsaan, nasional. Bukit Lanjan jangan puji-puji sangat. Jangan puji-puji sangat Bukit Lanjan. Terima kasih Sungai Panjang. Sebenarnya dah lah. Ada. Tak. Apa sebenarnya cakap apa? Sebenarnya cakap apa ni? Oh, ngaloh, hai. Tak sebenarnya. Nak jadi mufti. Sila. Sila. Cadangan di Dewan Yang Mulia ni supaya Templer dinaikkan taraf ke Parlimen nanti akan datang. InsyaAllah. Kalau Pandai Indah nak bagi. Kalau minta bertanding semuanya boleh. Terima kasih. Sungai Panjang, saya sebenarnya memang ada benda saya nak bawa khususnya untuk Taman Templer ni ada. Yang pertamanya soal berkaitan dengan anak Sungai Udang. Banjir kilat. Yang ini minta harap sangatlah kepada Yang Berhormat Esko ni kalau boleh. Baru-baru ni 3 kali banjir kilat. Yang ini kalau boleh kita minta sangatlah kepada Yang Berhormat Esko. Yang keduanya, saya di Taman Templer ni. Taman Templer ni, Menteri Besar tak ada pula. Taman Templer ni, dia ibu negeri kepada Gombak. Kalau tak faham, saya tak tahulah. Taman Templer ni, dia ibu negeri kepada Gombak. Saya nak bagi tahu, Taman Templer ni, saya tak ada dewan. Tak ada dewan. Nak buat program, baru ni kita nak buat program cucuk vaksin. Meraba-raba, mencari-cari mana kita nak cari dewan. Tak ada dewan. Dalam tara ibu negeri Gombak tu. Sebab itu saya nak minta satu dewan open, dewan terbuka dan satu lagi dewan yang boleh memuatkan 5 ataupun 6 gelanggang badminton untuk kemudahan masyarakat dan juga warga di Boleh minta laluan Templer. Don Taman Templer. Tu masalah je Sungai Panjang. Ini saya kira ni masuk ni dah dekat 12 ke 13 celahan. Belum masuk lagi Bukit Lanjan tadi. Itu belum lagi speaker mengacau tu. Itu sila Kuang, sila. Templer tadi menyebut tentang lantikan-lantikan politik yang dibuat oleh Perdana Menteri. Kita patah balik ni. Tetapi adakah Templer bersetuju dengan pertambahan dan pelantikan penyarah-penyarah di setiap DUN yang ada di Selangor? Tidakkah itu juga menambah perbelanjaan negeri? Kenapa tidak kerajaan empower semua adun-adun di dalam negeri Selangor ni? Sama ada dari perbankan dan kerajaan dan sebagainya. Kenapa perlu dilantik? Saya nak tanya ni pada Templer ni. Kawan-kawan juga, palam juga ni. Terima kasihlah Kuang belanja makan nasi Arab tadi. Dia Kuang ni begini. Dia kadang-kadang ni kita cakap tu kadang-kadang kita boleh terus. Ada kadang-kadang cakap kita ni berlapik. Bila saya kata peruntukan seluruhnya diberikan kepada semua adun, tak kira pembangkang ataupun kerajaan, apa maksud saya tadi tu? Maksudnya tak ada keperluan dah lagi untuk diwujudkan jawatan penyelaras DUN tu. Itulah dia. Dia politik ni dia ada pencak dia. Ada silat dia. Ini saya pun tahu juga Sabak pun ada penyelaras dah ni. Betul ke Sabak? Boleh. Celah.
Sila. Saya cuba selesai 3.40 sebab nak bagi kawan-kawan yang lain. Sebab saya tak masuk dalam turutan tu, saya main. Sebut tadi. Saya tak setuju langsung adun pembangkang dan adun bebas diberi peruntukan. Pembaziran berlaku kerana adun pembangkang dan bebas diperuntukkan dan kita juga bagi peruntukan kepada penyelaras. Saya harap di Selangor adun pembangkang dan bebas tak payah dibagi. Keseluruhannya dibagi pada penyelaras. Setuju, Templer? Sabak ni dah dekat buku 4, Sabak boleh balik kejap lagi dah buku 4. Sebab Sabak ni buku 4 dia kena balik. Saya dah beritahu saya tak setuju. Saya tak setuju. Sebab dia menang jadi wakil rakyat ni, menang jadi adun ni, dia menang. Rakyat pilih dia, rakyat bagi kepercayaan kepada dia, rakyat bagi mandat kepada dia. Dan duit tu duit yang sepatutnya dia dapat untuk dia belanjakan untuk beri perkhidmatan servis yang terbaik kepada masyarakat dan juga pengundi di kawasan dia. Kita nak bawa satu budaya politik barulah. Boleh terima Sejengkang? Akhirnya Sejengkang bersama dengan saya. Akhirnya Templar minta laluan. Templar. Ya. Saya bersama dengan Sejengkang. Templar mohon laluan. Baik. Saya nak habiskan. Taman Templar. Kemudian ini Datuk nikah cerai ni pun masalah juga ni. Sila. Tadi Templar sebut tentang pelantikan berbagai-bagai jawatan. Tak sedar ke Templar, jiran sebelah tempat duduk Templar dulu setelah melompat daripada Pakatan Harapan ke sebelah sana, dilantik sebagai pengurusi SWC. Tiba-tiba bos dia ataupun orang dia ikut tu tukar jadi jaga getah pula. Apa pendapat Templar? Yalah, satunya mungkin sebab dia ada kelayakan. Mungkin dia ada kelayakan. Kadang-kadang saya pun nak kita kena usnuzon. Betul lah Sejengkang Betul tak dia punya tu, nahu dia tu usnuzon. Kadang-kadang dia kena gitu juga Taman Medan kadang-kadang sesekali tu kita kena usnuzon, bersangka baik kadang-kadang dengan kawan-kawan kita. Sebab kita dalam Pakatan Harapan ni kena bersangka baik, insya-Allah yang itu. Baik, seterusnya. Saya bersetuju dengan Bukit Lanjan yang minta supaya gaji pegawai kita di pusat khidmat dinaikkan dan juga kalau boleh ada skim insurans lah untuk pegawai-pegawai kita. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya saya nak tanya juga allowance untuk koordinator suka ni. Ada ataupun tidak kita berikan. Kemudian yang seterusnya saya nak bertanyakan juga kepada Esko Infra soal berkaitan dengan turapan jalan khususnya di Kampung Selayang Baru, Jalan 11 dan juga projek menaik taraf longkang-longkang yang terdapat di Kampung Selayang Baru sebab masalah berkaitan dengan banjir kilat. Dan yang terakhirnya soal berkaitan dengan menaik taraf jalan daripada Selayang ke Rawang. Jalan tu. Kemudian soal berkaitan dengan lampu lah. Kalau boleh saya nak minta supaya jalan di antara Selayang dan juga Rawang ini dipasang lampu lah untuk kemudahan pengguna khususnya daripada Selayang nak ke Rawang. Terima kasih Tuan Speaker, saya menyokong bajet peruntukan belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Templar. Belakang, silakan. Terima kasih kepada Tuan Speaker.